Walaupun tajuk video ni adalah kenapa saya buat video dekat YouTube, kalau anda menonton video ini sehingga habis, video ini bukan mengenai saya sahaja, tetapi mengenai anda juga. Yes, anda yang melihat video ini. Jadi kenapa saya buat video dekat YouTube? Di antaranya yang pertama adalah saya nak mencari diri saya sendiri. Yes, yang anda tengok ni hanyalah bayang-bayang. Maksud saya adalah saya nak jadi diri saya sendiri dengan versi yang terbaik saya boleh jadi. Dengan harapan saya boleh memberi manfaat lah kepada orang lain juga. Anda pernah dengar tak mengenai Ikigai? Filosofi orang Jepun pasal hidup dengan tujuan ataupun living long and happy life. Kalau kita melihat kepada Ikigai Venn diagram yang diinterpret oleh orang barat, so dia ada macam 4 kolom. Yang pertama di atas tu what you love, apa yang kita suka. Yang bulat belah kanan tu adalah what's worth ni, apa yang dunia perlukan. Bila kita buat apa yang kita suka dan kita dapat combine dengan apa yang dunia perlukan, dia boleh jadi mission. What we can be paid for, kalau kita boleh combine dengan what world needs, maksudnya benda tu boleh jadi vocation, boleh jadi pekerjaan. What you good at, kalau benda yang kita pandai, benda yang kita terror, kita boleh combine dengan what you can be paid for, ia boleh jadi profession. Dan kalau what you good at, kita boleh combine dengan what you love, benda yang kita suka, boleh jadi passion. Dan kalau kita boleh combine what you love, what world need, what we can be paid for, and what we good at, benda tu boleh jadi Ikigai. Untuk maklumat anda, ini bukan jenis video pertama yang saya buat. Sebelum ni saya ada buat macam-macam lagi jenis video, antaranya video travel, video cerita pendek. Lihatlah, ia sedang menyapa dunia. Video masak yang tak pernah post. Sekarang saya buat mengenai, dan sekarang saya bercakap mengenai pasal duit-duit, lebih kurang macam tu lah. Bila saya cakap pasal duit ni ataupun psikologi, cryptocurrency, saya mula rasa enjoy dengan apa yang saya buat. Walaupun video ni bukan ada orang tengok sangat kan. Untuk pengetahuan anda, untuk menghasilkan video macam ni bukan senang juga proses dia. Ada setengah video yang seperti video ini, saya mengambil masa 2 ke 3 minggu untuk study, baca buku ni. Lepas study 2-3 minggu, lepas tu buat scripting makan beberapa hari. Shooting biasanya ambil 3 ke 4 jam. Kadang-kadang saya try 3-4 jam pun tak jadi lagi. Saya cuba lain masa sebab kadang-kadang kita give up sekejap kan. Lepas tu kita try next time. Lastly, editing ni benda yang paling senang lah bagi saya sebab saya tak buat efek yang macam complicated sangat, yang macam fancy efek. Jadi proses editing biasanya ambil masa dalam sejam 2 jam. Proses agak smooth lah bagi saya. Video yang anda tengok hanya beberapa minit tu, kadang-kadang proses dia boleh memakan beberapa hari dan boleh jadi juga makan masa beberapa minggu. Oleh sebab saya rasa enjoy dengan apa yang saya buat ni, proses tu boleh berjalan dengan lancar lah. In case kalau anda nak support saya, anda boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang like supaya video saya dapat reach lagi ramai orang. Terima kasih. Yang keduanya adalah saya nak belajar mengenai finance, filosofi duit dan mengenai cryptocurrency. Nani? Omae wa mou shindeiru. Setahun lepas bila saya mula berkahwin, saya macam banyak study mengenai duit dan juga bidang berkenaan lebih kurang macam ni. Dan pada waktu tu saya mula cash balik dengan dunia kripto yang saya pernah tengok, yang saya pernah berkeinginan untuk invest pada tahun 2017, tetapi saya tak commit sebab saya terlalu skeptical pada waktu itu dengan market kripto. Sebab apa saya takut ataupun skeptical pada waktu itu adalah sebab saya tak cukup belajar, tak cukup ilmu, dan oleh sebab itu almost setiap hari saya cuba belajar dan improve ilmu saya mengenai bidang yang lebih kurang macam ni. Jadi pada suatu hari saya pun terfikir, why not aku share benda ni kepada orang lain so that orang lain boleh dapat manfaat, ataupun saya sendiri pun lebih berhati-hati apabila nak share sesuatu informasi supaya tidak berlaku misinformation. Dalam masa yang sama anda juga boleh validate saya punya konten ni, takut ada tak kena mana-mana kan. So win to win situation lah. Yang terakhir, yang ketiga adalah, ini adalah kemungkinan sahaja. Mungkin suatu hari saya boleh penuhkan diagram ni.
Biasa bahagian atas, bahagian ni saya rasa saya suka, saya dah start enjoy buat apa yang saya buat pada hari ni. Bahagian kiri, what you good at. Setakat ni saya rasa saya boleh buat, saya boleh siapkan proses ni, tapi dari segi quality saya boleh improve by time. Dan bahagian kanan pula adalah what work ni. Saya rasa anda lebih tahu. Jadi komen sikit dekat bawah, adakah anda rasa dunia perlukan YouTubers macam ni? Yang terakhir adalah what you can be paid for. Yang ni mungkin ambil masa sikit lah. Saya pun tak tahu juga bila saya boleh dibayar di dalam proses menghasilkan YouTube ini. Hanya masa ada jawapan ni. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Seperti yang saya cakap pada awal video tadi, video ini bukan mengenai saja tetapi mengenai anda juga. Oleh kerana penonton video saya ini 100% mereka yang di dalam lingkungan umur 25 ke 35, jika anda pun masih mencari diri anda seperti mana saya juga tadi, ada beberapa benda yang boleh distract kita yang perlu kita kenal pasti. Yang pertamanya adalah FOMO, Fear of Missing Out. FOMO biasanya terjadi apabila kita melihat orang membuat sesuatu yang macam berjaya, sedap, terbaik, bestnya, untungnya, menyebabkan kita yang berada di posisi yang berbeza nak rush ke tempat tersebut. Benda seterusnya yang boleh distract kita adalah rasa ketinggalan di belakang. Rasa ketinggalan di belakang ni adalah apabila kita membuat sesuatu yang belum berjaya dan kita melihat orang lain membuat benda yang sama berjaya ataupun menjadi, yang menyebabkan kita rasa kita tertinggal dekat belakang. Sebagai contoh, seorang mamat ni nama dia Abu, sebagai contoh, dia tengah mencari pasangan. Apabila dia melihat dekat media sosial, melihat kawan-kawan dia kahwin dan ada anak, dia rasa ketinggalan di belakang. Society pula menambah pressure. Abu ni bila nak kahwin kan? Boleh jadi juga buat orang yang berniaga, yang masih di dalam fasa struggle, apabila melihat orang yang di sekelilingnya berjaya, meletup kan, mesti dia akan merasa ketinggalan di belakang. Perlu kita ingat, hidup ni bukanlah sebuah perlumbaan, ia adalah sebuah perjalanan ujian untuk dinikmati bersama-sama, dan kita sebenarnya berada di tempat yang terbaik, pada waktu yang terbaik, dengan orang yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik yang telah ditetapkan. Semua keadaan dia ada cabaran masing-masing, ada struggle masing-masing, ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing, dan tiada yang sempurna kat dunia ni. Saya juga berharap anda yang menonton video ni suatu hari nanti, jika anda belum dapat completekan lagi diagram ni, insya-Allah semoga anda dapat completekan diagram ni. Jadi teruskan mencuba. Bab kata Buya Hamka, tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita hanyalah untuk mencuba. Kerana di dalam mencuba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Terima kasih kerana menonton. Arsyadin. Assalamualaikum.